Melihat zat Allah adalah dalam syurga. Tapi melihat zat Allah ni dengan tiada kaifiah. Kita tengok molek tu. Dengan tiada kaifiah. Apa makna dengan tiada kaifiah? Sekarang kita ahli sunnah jelas di dalam akhirah dapat melihat Allah. Okey, dapat melihat. Dapat melihat ni kita kata dengan tiada kaifiah. Maksud apa kaifiah? Kaifiah. Dia begini. Kita ni kalau melihat sesuatu ni, hak makhluk ni. Kita melihat sesuatu. Kita melihat sesuatu hak makhluk ni lah. Dia mesti kena muqabalah, berhadapan. Ada ni. Dia kena muqabalah, kena berhadapan. Dia kena ada jihah. Dia kena ada jihah. Mana? Sebelah hadapan, belah belakang tak boleh nak tengok dah. Itu kaifiah. Mana dia kena berhadapan satu, kena beradak satu, dan dia kena ada arah. Hadapan ke kanan ke kiri ke, gitulah. Itu kaifiah melihat sesama kita. Adapun melihat Allah tidak berkaifiah seumpama tu. Lepas tu macam mana? Tunggu masuk syurga lah. Sebab kalau berkaifiah, mana kita ni berhadapan dengan Allah, jadi kita ni bertempat di syurga. Jadi Allah bertempat juga. Mustahil. Kalau kata melihat perkara yang baru atas dunia ni, dia kena ada arah, ada jarak, ada hak. Betul lah. Penglihatan ahli syurga digandakan 10,000, betul lah. Penglihatan tu mana penglihatan kita atas dunia ni jarak mana kita boleh lihat. Dalam syurga 10,000 gandaan. Pendengaran 10,000 gandaan. Atas dunia kita boleh mendengar ada suara yang ada kalau jauh-jauh tak boleh dengar kau. Pandai ni. Melihat pun ada jarak juga, jauh-jauh tak nampak. Tapi dalam syurga pendengaran, penglihatan akan digandakan 10,000. Akan digandakan 10,000. Kalau atas dunia ni dok, kalau gandaan pendengaran 10,000, mana-mana orang nak buat jahat, kita pergi polis lalu kita dengar dok. Mana? Tak ada tidur lah kita dah. 10,000 ni gandaan kekuatan pendengaran. Habislah kita dengar belaka rahsia orang. Penglihatan 10,000. Tapi kok mana pun tetap ada hak. Melihat tetap ada hak, ada sakat. Ada ni. Ada hak, ada sakat. Jadi kalaulah melihat Allah ada hak, ada sakat, berarti Allah macam makhluk yang lain bertempat. Tiada kaifiah. Kena mati situ. Cakap tu je. Kalau melihat sesama hawadis, makhluk kita ni adalah dia kena ada muqabalah. Dia kena ada berhadapan. Dia kena ada jihad, ada arah, ada jarak, ada hak. Ada tak? Melihat Allah tanpa kaifiah seumpama tu. Macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang duk fikir, sebab kita melihat zat Allah ni bukan melihat benda yang baharu makhluk. Berhadapan itu tengok makhluk berhadapan lah. Ada jihad, ada hak, ada dia punya sakat jauh mana. Tu hak sesama kita. Melihat Allah di hari akhirat dengan tiada kaifiah. Tiba-tiba golongan yang terpesong Mu'tazilah, dia menafikan boleh melihat Allah, kerana kalau melihat Allah, Allah jadi bertempat. Itu satu golongan Mu'tazilah. Satu golongan lagi, oleh kerana dapat melihat Allah, maka Allah bertempat. Oh, gitu pula.
Golongan Mu'tazilah menafikan boleh melihat Allah. Tak boleh melihat Allah. Sebab kalau melihat Allah, pasti Allah akan berhadapan dengan kita. Allah ada tempat, Allah ada jihad, Allah ada hak dengan kita. Maka Allah tidak bertempat, maka mustahil dapat melihat Allah. Itu Mu'tazilah, dinafikan melihat Allah. Sebab apa? Sebab menyebabkan Allah bertempat. Satu golongan yang terpesong pula ni, oleh kerana berpegang dapat melihat Allah, maka mereka pun berpegang Allah pasti bertempat. Allah pula dah. Ni sama-sama. Hak ni dia lari kuk kanan kiri dak panggil. Nah, dia ada kan hak anasi kanan, anasi kiri kan apa? Kan ada kan hak lawan tu kan ada hak kanan, ada hak kiri. Ada golongan Mu'tazilah tidak dapat melihat zat Allah. Tak dapat melihat zat Allah. Dia pakai ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tadi panjang bahasa ayat tu. Tapi di antara alasan Mu'tazilah tidak dapat melihat Allah di hari akhirah ni adalah kerana kalau dapat melihat Allah di hari akhirah, berarti Allah akan berhadapan dengan kita, Allah bertempat, maka tak dapat melihat Allah. Satu golongan pula, oleh kerana dapat melihat Allah, maka Allah bertempat. Begitu pula. Kita ahli sunnah wal jamaah dapat melihat Allah, tapi dengan tiada kaifiah. Ambil tengok. Kaifiah macam mana? Kaifiah kalau melihat sesama kita, pasti berhadapan, pastilah ada arah, ada jihah, ada hak, ada jarak. Tu melihat sama kita. Melihat Allah tidak seumpama tu. Dengan tiada kaifiah. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Dia sebab berkaitan dengan melihat zat Allah ni. Khilaf ulama dah pulaknya. Kita melihat dengan apa? Dengan hadak. Hadak dia panggil. Hadak. Hadak ni apa? Butir mata. Ni kan ada kan bahasa Arab. Hak tubuh kita ni. Ainung mata. Ni hadak ni. Apa? Butir mata hitam. Tu hadak. Ni hadak. Ainung mata. Kan budak-budak kan ainung, uzunung, famung, anfung. Dakenung. Pandai dak tu? Kau tu dah pandai? Tak kenal raksung, yadung, rijlung, batnung. Tak kenal? Oh, berat kita ni. Tak kenal. Malu ke budak-budak lah. Tapi budak-budak ainung je. Ainung. Dia hadak-hadakung ni apa ni? Ni lah apa? Butir mata hitam. Tu hadak. Jadi sekarang ni di hari akhirah, kita melihat Allah ni dengan mata lendir lah orang kata. Mata hitam tu. Setengah mengatakan dengan mata hitam. Setengah mengatakan bukan melihat Allah dengan mata hitam. Melihat Allah dengan wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Melihat Allah ni bukan dengan mata hitam, dengan wajah sekalian kita ni melihat Allah. Sebab Quran sebut wujuhun, segala wajah-wajah. Yauma idzin nadirah, pada hari kiamah ni apa kata? Terang benderang, bercahaya. Ila rabbiha nazirah, wajah kita ni dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hadak, bukan butir mata hitam. Ni wajah kita melihat Allah. Pelik pula jadinya. Kan melihat dengan mata, tu adah melihat dengan mata. Tapi yang kita melihat ni bukan mata yang buat, qada juga dapat melihat. Jadi di hari akhirah melihat syurga ni bukan melihat dengan mata, melihat zat Allah, bukan melihat dengan biji mata, melihat dengan sekalian wajah. Ada pandangan mengatakan pula bukan melihat sekalian wajah ni, sekalian tubuh kita dapat melihat zat Allah, depan belakang kita dapat melihat. Jadi maknanya tak ada kaifiah lah. Tambahan pula kita sebutlah melihat zat Allah dengan mata lendir.
Mata kepala dia panggil, mata kepala, mata lendir. Sebut mata kepala, mata lendir ni hakikatnya kita melihat zat Allah, kita melihat ada dalam muka bumi sekarang ni pun qada dan qadar Allah. Jadi macam mana Allah memperlihatkan kita akan zat di hari akhirat? Tak sudah fikirlah. Mesti berada di hadapan. Hakikatnya yang melihat Allah bukan biji mata. Hakikatnya dapat melihat apa-apa perkara sekalipun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah tak pelik orang ni belakang dia nampak. Apa belakang dia nampak? Dia ni pocik ni mata belakang dia. Dah lah tahu ke dia lah tu. Macam dia nampak. Sebab apa? Sebenarnya hakikatnya melihat sesuatu pun bukan dengan biji mata. Jadi di hari akhirat Allah memperlihatkan, Allah menjadikan kita dapat melihat Allah. Sama ada dengan biji mata, sama ada dengan sekalian muka, sama ada dengan sekalian tubuh. Itu khilaf ulama. Tapi hakikatnya dapat melihat segala-gala perkara termasuk melihat zat Allah adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Dah pelik apa melihat Allah tanpa kaifiah? Cuma ada atas dunia melihat perkara yang baharu, memanglah dia kena berhadapan, berjihad, ada hak, ada jarak. Tu hak ada yang tuan pelaku pada kita melihat sesuatu atas dunia. Dan sebenarnya melihat ni pun bukan biji mata, qada. Jadi pelik apa di hari akhirat atas pandangan mengatakan melihat Allah bukan dengan biji mata, melihat Allah dengan wujud, muka. Satu pandangan bukan melihat Allah dengan muka, melihat Allah dengan sekalian badan kita. Semua badan dapat melihat Allah. Dan badan kita ni depan belakang ada anggota badan kan? Dah Allah di hadapan, di belakang. Hadapan belakang itu adalah makhluk. Dah. Tapi melihat Allah dengan tiada kaifiah. Ini kita ahli sunnah. Kena duduk tengah memulai. Satu golongan Mu'tazilah, kalau melihat Allah berarti akan jadi berhadapan, akan jadi berjihad, berarah. Ada had, ada sakat dengan Allah Ta'ala. Mustahil. Maka mustahil melihat Allah. Satu golongan Mu'tazilah. Satu golongan Mu'tazilah pulaknya dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah. Pasti Allah bertempat. Ni mula Allah bertempat. Sebab apa? Sebab dapat melihat Allah. Nak melihat Allah mesti Allah bertempat. Itu melihat makhluk. Kita nak melihat makhluk ni, mestilah makhluk tu bertempat, berada di hadapan kita, jarak yang hampir dengan kita. Tu melihat makhluk. Kita ahli sunnah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dengan tiada kaifiah. Kalau ni kan banyak rakaman-rakaman kan menyabitkan tempat bagi Allah. Sebab apa? Sebab Mi'raj. Mi'raj. Nabi Mi'raj tu Allah bertempat lah. Kalau Allah tidak bertempat di arah, Nabi nak berjumpa dengan Allah tak payah Mi'raj lah. Naik ke langit yang ketujuh. Allah duduk bumi. Nabi duduk bumi sudah lah. Jadi Allah duduk bumi pula jadinya. Nabi Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha melihat Allah, bercakap dengan Allah. Allah tidak bertempat. Dan macam mana Nabi bercakap dengan Allah Ta'ala? Dan tu Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala. Dia terus Sinai tu. Allah duduk terus Sinai ke? Ni hak golongan terpesong. Oleh kerana Nabi Mi'raj, maka Nabi berada di langit. Maka Tuhan berada di langit. Bila ada syurga dapat melihat Allah, pasti Allah bertempat. Kalau tak bertempat, macam mana dapat melihat? Allah kata dia larinya. Kita di sunnah wajib melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib berpegang di akidah, tetapi dengan tiada kaifiah. Ini di hari akhirah. Ini di hari akhirah. Adapun dalam dunia maka tidak jatuh, tidak berlaku. Atas dunia ni tidak berlaku, tapi harus pada akal. Sebab Tuhan ada tapi tidak berlaku di atas dunia, melainkan hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj, dapat melihat Allah Taala dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tiada kaifiah.
Wallahu a'lam.